Sini sudah ada berlaku breakout. CB1 dia ada sini. Tapi ini terlalu kecil. Mungkin you kata ini tak mungkin ni nak pecah. Mungkin ada keraguan di situ. Mungkin juga kata mungkin di sini tak nampak jelas pecah. Alright. Now kalau tengok di H1 pun tak nampak kan. So by hook or by crook, this is the best lah. This is the best lah. CB1D H1. Okay, CB1D H1. This is the best lah. Okay, dan kalau kita buat penarikan Fibonacci seperti yang awak tadi tanya, break di situ. Sekarang sudah sampai area 261. Now, benda tu dah berlaku, Man. Benda tu dah berlaku. Biarkan. Sekarang ini kita dah confirm dia dah berlaku divergent. Dan kita juga dah confirm dia telah pun berlaku convergent. Betul? Betul. Okay. Now, ini sifat wave berapa ni? 1. Okay. 1. So now, 1 ni ada 5 structure lah. Right? So kalau kita tengok di sini ada pembentukan 5 structure. Tapi disebabkan ada gap ni kita pun tak boleh baca. Tapi sifat dia tu ada. Kita pergi kat grafik kecil pun kita boleh nampak ya. Dia adalah Kalau paling nak- besar. Kalau Ya. nak ambil sebagai A, boleh juga. Boleh, tak ada masalah. Nanti kalau kita kata okey, 1 tiba-tiba dia naik sini, lepas tu ini saya nak beritahu kalau kata dia naik kat sini, tiba-tiba kita kata 2. Okey, ini ikut pada bacaan kita yang awal lah. 2 Right, now kemudian dia turun buat 3, kita kata 3. Bila turun buat 3 dengan Fibo semua, kalau kat sini Fibo dia adalah break CB di area sini, di sinilah. Kita buat satu penarikan. Dia sampai 261. Okey, alhamdulillah. Kita memang profit. Cuma labeling saja sekarang ni, kita bercakap soal labeling. Kita dah buat sell di kawasan sini nanti, tiba-tiba dia turun hit 261. Now, bila dia hit 3 ni, kita kata dia nak buat 4 dan 5 lah. Betul? Betul. Tiba-tiba dia naik dan melepasi daripada sini. Alright. Dan yang ini juga naik melepasi daripada 2. Okey, dia naik. Okey, di sini mana 2? Sini Nantilah ni nantilah. Kita tunggu dia naik dulu ni untuk buat sell untuk sampai ke sini. Okey, sekarang ni dia naik. Dia naik. Bolehkah kita kata ini adalah 4, Man? Tak, sebab dia masuk 1. Yeah. So sekarang ini baru kita realize dan kita sedar. Oh, rupanya sekarang ni dia bukan lagi 1, 2, 3. Dia dah jadi A, B dan C. Saat itu kita tukar label. Tapi sekarang ini no. Belum lagi, sebab saya masih menganggap ini adalah 1, naik adalah 2, dia nak pergi 3, 4, 5, baru dia nak buat A. Kenapa saya kata begitu? Sebab di day market akan buat A, B, C besar. Kenapa? Apa kata di sini? Di GJ ni. Okay, Man. Satu tukar awak, sebab awak berani bertanya. Definekan saya daripada sini sampai sini, relatekan dengan AO daripada sini sampai sini. Okay. Yang naik sebagai 1. Yang mana? Yang daripada bawah dia Bawah naik. Okey, sebagai 1. Okey, lepas tu ada yang bawah daripada 0 sebagai 2. Ni, so sini Yes. ABC lah. Ya, betul. Ni adalah 2. now di sini mana satu somewhere di area sini lah, sebab dia bawa daripada bawah So kita kata somewhere di sini adalah 1.
So di sini adalah, 2. so mana 3? Sekarang 3. Sekarang 3. Sekarang ni 3. Ya. 3 mengambil pendekatan daripada mana ke mana? Permulaan 3. Permulaan 3. Okey, permulaan 3 AO dia. okey, dia naik tu dia buat satu Ni. kecil. Ni. Ya. Dari sini 3 sampai Sampai habis, sini. sampai atas. Ya. Maksudnya ni belum habis lagi ya 3. Belum. So kalau ini 3 belum habis, yang turun ni sebagai apa? Pullback. Pullback 4. Ya. 4 biru. Ya, betul. 4 biru. 4. Okey. Dalam 3 ada berapa structure? 5. 5. Mana structure 1? Satu yang naik tu. 1. No, atas cikgu. 1. Ah. Baru 1, 2, 3. Oh, okey. 1, 2, 3, 4, 4. 5. Okey. 4 sini tak masuk, tak masuk. Maksudnya ini valid sebagai 4. Ke dalam 1 dia kena ada 5 structure. 1 sebab ini adalah structure dalam 3. Structure dalam 3 ada 5. Ini okey, nak saya tulis kat sini di sini 5 structure wave 3. 5 structure wave 3. Okey. Ini saya ambil di sini bermula daripada sini. Now, 5 structure wave 3. Dia ada structure 1. Betul? Betul. Structure 1 wajib ada 5 juga structure sub dia. Satu structure, 1 ada 5 sub. 1, 2, 3, 4. So ini naik sebagai 1. Sebagai 5 dan 1. Sorry, terlepas pandang ni cikgu. Sebab tu saya kata structure ni, 1 saya dah tulis kalau refer balik, 1 mesti 5, 2, 3, 3, 5. 3, 5. Dalam 3 ada 1, 2, 3. 1 tu 5 lagi. Tapi kecil-kecil lah. Kena tengok elok-elok ya. So maksudnya di sini adalah 1 lah. 1. 1 ni saya tak color merah. Sebab ada sub Okey, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Sebab tu kita boleh nampak dia punya pullback ni lebih daripada sini, dan di sini ada berlaku divergent. Betul? Iaitu dia atas slightly divergent daripada sini ke sini dengan sini ke sini. Mengambil pengertian apa? Tu adalah wave 3 dan 5. Yes, betul. 3 dan 5 subwave sebab dia berada dalam bukit yang sama atau lembah yang sama. So masuk, siapa main motor malam-malam ni? So di sini adalah 2. Betul? Betul. Yang betul. 1, 2. So nak pergi ke 3 ada 5 wave. okey. Dia akan naik sentiasa buat convergent, betul? Betul? So sehingga dia buat the height di sini sampai ke sini. So apa maksud dia? Sama bukit. Sama bukit, divergent 3 dan 5. So itu adalah subwave. 3 dengan 5. 5. 4 pula, 5. So di sini menjadi 3 di, betul? Betul? Saya tengok dia punya ni. Okey, betul Sini dengan sini Dengan sini adalah 5. Ini cara kita menggunakan AO, lihat puncak-puncak untuk baca. So now sini jadi 1, sini jadi 2, sini jadi 3, sini jadi 4. Macam mana kita tahu 4 ni adalah valid sebagai 4? 4 valid sebagai, dia tak masuk kawasan 1, tu 1, lepas tu dalam time frame kecil dia cross 0. Okey, kita pergi time frame kecil. Nampak? Ya. Ni 4 Betul juga. So di sini adalah 4. So
ini adalah sudah cross 0. Alhamdulillah. Dah nampak tau. Bila kita buat intensive kelas macam ni, bertanya-tanya, nampak. Korang semua faham dah ni. Dah boleh dah ni. Dah makin dah boleh menguasai market dah. So sini 4, sini 5. So after 5, di sini cukup 5 structure. So di sini menjadi berapa? Selepas 5? 3 biru. 3 biru. Alhamdulillah. 3 merah pula. 3 biru. Nah, selepas 3 biru, market nak buat apa? Market kena buat bawah pada 0 iaitu wave 4. Apa? ABC. 4 apa? 4 biru lah. 4 biru. 4 biru. So kita target dekat sini adalah 4 biru. So 4 biru ni bukan lagi sub 4 biru adalah major. So kalau 4 biru adalah major, ini wajib datang untuk major pertukaran. Sebab sini ada 1, 2 major, 3 major. Dah selesai di sini 3 major. Di sini dia akan turun buat 4 major. So kalau 4 major, maksudnya structure ni agak besar tau. Kita jangka lah. Dia akan jadi A, dia akan jadi B, dan dia akan jadi C. Right? Sebab apa kita kata ini ABC? Sebab di sini adalah pullback tanpa CB dengan CB. Tanpa, sebab tak ada. Confirm? Saya tak nampak ego kecil. Okey, saya besarkan. Alasan lah tu. Nah, nampak? Tak ada. Tak ada Tak ada. So kita pergi dekat H4. Ada? Ada. Okey, di sini ya. Ya. Okey, buat penarikan Fibonacci daripada sini sampai sini. So jakaan kita di mana A? A26. A261 lah jangkakan. Alright. So kita tengok dekat sini balik. Dekat daily balik, kita pergi balik kat daily. So kita jangkakan you nak letak mana satu A? Terpulang. Kita ada 2 target. Sama ada 161 boleh jadi A. 161 boleh jadi A. Apa yang nak berlaku di sini baru kita akan ambil kira sama ada tak IBCB dah naik untuk buat B. Kalau tak ada, kemungkinan dia pergi ke sini. Okey, tapi normal kita akan tunggu dekat 161. Alright, tunggu dekat 161, naik kat sini, kita akan cuba share lagi sekali untuk habis ending di kawasan sini. Sebab kita akan cari 4 yang besar. So kalau biasa 4 yang besar, A ni akan buat 5 structure. 5 boleh, 3 boleh. Okey, kalau kata A buat 3, apa next B akan buat? Kalau A buat 3, next B akan buat apa? 3. Kalau dia mula dengan 3 structure, A ni 3, B akan jadi? Tak tahu ego. B 3 lah. 3. Mana boleh B jadi 5? Tapi kalau 3 pasangan dia C adalah? 3 atau 5. Maksudnya dia boleh buat 3-3-3 atau dia boleh buat 3-3-5. C. Kalau kata 5 ni adalah A adalah 5 structure, 1, 2, 3, 4, 5. B tetap dengan 3. Tak boleh lari. You cari 3 structure. Kalau A 5, B 3, C kemungkinan besar juga akan follow A iaitu 5 structure. So maksudnya you boleh nampak dia buat 5 structure, 3 structure, 5 juga. Ya. So dia ni yang amat penting ya. Mula-mula ni amat penting. Sama juga macam ini. Untuk pergi ke 3, dia wajib buat 5 structure. Dan kita boleh tahu, oh ni ada 5 structure. Maksudnya apa? Permulaan wave 1 dalam 3. Saya dapat ABC dan dia start naik. Nampak 3 ni panjang. Baik. Now, ini kita kata apa ni? Daripada sini ke sini, naik sampai sini. Ini adalah wave 3, betul? Betul. Wave 3. Extension.
extension. So kita jangkakan 5 nanti lebih kurang sama panjang dengan Wave 1. wave 1. So kalau kita tengok di sini nanti mungkin dia settle di sini. Right? Mungkin dia settle di sini. Kita akan nampak 5 ni, yang ni dia tak jauh pergi. Don't expect kalau dia dah sampai ke sini tiba-tiba dia naik kecil, nampak dia ada slightly divergent. 5 pula kita ambil ukuran di sini mungkin ada lebih sikit. I don't know. Tapi Elliott Wave kata kalau berlaku extension wave 5, 1 dan 3 more less sama. So we don't expect yang ni nak naik tinggi lah. Kita ambil slightly divergent pun dia okey, bentuk dah ada, divergent dah ada. Everything good. Okey. Faham Okey, Man? faham. Boleh lah? Boleh cikgu, faham. Dah boleh faham kenapa? Macam mana nak tengok 5 tadi? Boleh. Alhamdulillah. Terima kasih cikgu. Okey. Last one. Apa lagi berani? Okay, saya ambil soalan di chat lah. Banyak dekat soalan ni. Okey, Mantul ni siapa lah Mantul? Bukan biasa-biasa. Balon pemahaman Maliki apa ni? Terang kata. Soalan dia ke mana maksud saya nak Okey, Faizal tanya kenapa satu biru tak ada sub 5 yang besar dan banyak? Kenapa satu biru? Satu biru ini satu biru ini di sini ada dia punya satu biru ni. Di sini ada structure dia 5. Yang pertama, kita dah kata bila kita nak lihat satu movement atau satu momentum, dia akan engulf dengan satu cluster. Okey, ini dah diberitahu. Dan nanti di sini nanti akan jadi head and shoulder lah. So di sini akan menjadi satu yang baru lah. Dan more or less juga kita juga akan ukur bahawasanya yang turun ini adalah sudah pun mencukupi level, iaitu di kawasan 161. Alhamdulillah telah pun sampai 161. Kemudian di sini berlaku engulf dengan cluster. Itu satu. Yang kedua, dia dah buka pintu. Alright. Yang ketiga, dia telah pun berlaku hidden divergence di antara sini. Right. Dan di sini juga ada SNR. Ya, di kawasan sini ada SNR, iaitu kita katakan sebagai swap zone. Swap zone breakout, retest, go. Okay. The third one is di sini wajib ada divergent untuk membentuk kenaikan. Okay, untuk membentuk kenaikan. So kita pergi dekat H4. Now, mana tadi? Okay, now this is the divergent yang saya beritahu maksudkan, dan inilah yang perfectnya dengan sistem kita, iaitu kita melihat bukan satu sebab untuk menyebabkan dia pantul atau tidak. Yang pertama, dia berada di kawasan support resistance. Kedua, dia dah cukup fiber. Yang ketiga, wajib ada divergent pattern untuk memberitahu sebalang kemungkinan untuk naik telah pun berlaku, iaitu divergent. The fourth one is tunggulah IBCB. Itu adalah biasa punya SOP untuk melengkapkan kita punya rule kita, iaitu kalau tengok di sini telah pun ada IB dan CB. Baik, kemudian tadi tanya kenapa di satu ini tak ada 5 saja. Sebenarnya ada, iaitu daripada sini sampai sini adalah merupakan saja wave 1. Daripada permulaan dia cross zero, dia naik, buat divergent ke convergent ke, dia naik, dia membentuk di sini baru cross down. Ini adalah 1. So 1 di sini, dan dia buat A, dan dia buat B, dan dia buat C. Sebab bila ada 1, dia akan buat 2, dan 2 adalah dalam bentuk correction, which is 1, 2. 2 ada A, B, C dengan 3 saja. Kita boleh nampak di sini A, B dan C.
Right? Ini A, B, C. Kita boleh nampak ya. A ini kita akan lihat biasanya ini akan lahir dalam 5 structure. Okey, tengok di sini A 5 structure. Kalau kita tak boleh nak nampak ataupun kita tak boleh nak, sebenarnya nampak je. 1, 2, 3, 4 dan 5. Dengan 4 ini tak boleh masuk 1. Tak boleh open close atas 1, 2, 3, 4 dan 5. So ini adalah structure A. Manakala structure B pula A, B, C. So dia ada 3 structure. A, B, C. Manakala structure C pula inilah. Alright, inilah structure C. So by hook or by crook, you akan nampak setiap structure itu mewakili satu meja. Kalau di sini 5 structure mewakili satu meja A, 3 structure mewakili satu meja B, the fourth one is 5 structure akan mewakili satu structure C. So now di sini pula dia nak naik paling besar. Tadi kita buat dekat H4, dekat Delhi. So kita buat H4, kita akan dapati lepas 2 dia akan pergi ke 3. So untuk pergi ke 3 dia kena buat 1, 2, 3, 4, 5. So untuk buat 1, 2, 3, 4, 5, untuk 1 dia ada 5 structure. So kalau kita tengok di sini pun dia telah buat antara sini dengan sini 1 sub dengan 3 sub sebab dia berlaku convergent. Dia berlaku convergent di antara sini dengan sini. So 1 dengan 3. So kita tengok di sini di 1 nah ini 3. Paling besar lah ni. Ini 3. Ini somewhere di sini 1. So whatever yang turun is a pullback, adalah 4. Sini adalah 4. 4 tak boleh masuk 1. Ya. 4 tak boleh masuk 1. 1 ni. Tak boleh masuk 1. Alright. So yang ini adalah 5. So 5 ini akan membentuk divergent di antara sini dengan sini. So 1, 2, 3, 4 dan 5 akan membentuk satu structure. Right, satu structure iaitu structure wave 1 daripada sini sampai ke sini. So nanti dia akan buat ABC, the same pattern dekat sini. ABC, di sini pun dia buat ABC. So you boleh nampak A, B dan C. Okay, di sini ada satu divergent di antara 3 dengan 5. Ya, 3 dengan 5. Sub dia kalau dalam meja dia 5 di sini lah. Okay, now sebab tu saya kata bila kita sentiasa tengok dan juga faham dia punya lekuk, tak ada masalah. Tapi the whole thing ini ada terkandung dalam daily dan selalu tengok pada daily, dan benda ini tak menjadilah begitu complicated seperti H4. Tapi kalau biasa tak ada complicate pun, sebab dah biasa. So kalau kita lihat dekat daily, everything inside momentum di sini tak jadi masalah. Kita boleh nampak A, B, 1, 2, 3, 4 dan 5. A, B, C 2 dan start balik 1, 2, 3 panjang, 4 dan 5 lah. Okey. Boleh faham tak? Boleh? Boleh faham Alright. Now, trader newbie, nak tanya cikgu untuk pandai AO saya nak kena tengok video AO master ke, saya tak faham lagi cikgu. Okey. Ulang pasal AO ni banyak yang pasal AO. Alright. You key dia. Okey. Now AO ni, untuk faham AO ni, saya nak you faham 3 benda ni. Yang pertama,